4 dengan 5 ada masalah? Kalau saya tiada, tapi tengoklah dulu. Example 4 semua orang okey? 4B, Miss. 4B. Okay, 4B. Alright, untuk 4B, kita akan quickly look at what happened in 4A dulu lah. Tak adalah saya nak explain semua. Sekejap saya nak full screen kan dia. Oh ya. Yeah. Okay, what happened here adalah kamu ada a surface of lens. So kamu ada lens dekat sini. And then you coat the lens with magnesium fluoride, ada MgF2 dekat sini. With a refractive index of 1.38, ini adalah magnesium fluoride, fluoride kamu. And then refractive index of the lens adalah 1.67 dia cakap. Okay, lepas tu dia suruh cari 3 lowest value of the thickness. So kita nak T untuk 3 lowest value of MgF2. What would the result in destructive interference? So untuk bahagian destruktif sahaja. So first kita kena identify ini adalah case in phase ataupun anti phase. So dekat atas ni kita akan ada udara 1.0. So nilai N kita semakin meningkat. So ini adalah in phase ke anti phase? In phase. Okay, ini adalah in phase kita. Dalam in phase dia suruh cari untuk destruktif sahaja. So bila destruktif, in phase destruktif, equation kita akan jadi 2nt is equals to m plus half lambda. So dia kata 3 lowest value maksudnya nilai order kamu 3 nilai yang terendah. So your m here can take 0, the lowest, 1 dan juga 2 dekat sini. So 3. 3 nilai ni kamu pun tak masukkanlah dalam equation yang kamu ada, you can get the value of thickness for each order kamu. So settle soalan A. Soalan B dia kata the thickness of the film is the second lowest value calculated in A. Second lowest value yang kamu kira dekat A. So dia kata daripada 3 thickness yang kamu dapat dekat A ni, kamu ada T1 due to order 1, you have T2 and also T3. Dalam 3 thickness ini, thickness yang betulnya adalah thickness yang untuk second lowest iaitu T2 lah. T2 ini kamu akan dapat bila M kamu sama dengan 1 tadi dekat sini. Okay, dia kata for what wavelength of the light refracted from the lens will constructive interference occur. So sekarang menggunakan thickness daripada jawapan dekat A iaitu T kita akan sama dengan 2.45 darab 10 negatif 7. Ini yang kedua lowest, ini yang pertama lowest. This is the first lowest, this is the second lowest and this is the third lowest. So kita ambil yang second lowest. So this is my thickness and thickness ini berlaku untuk M sama dengan 1, order kita 1. Cuma sekarang dia tanya apa wavelength kalau ini bukan destructive tapi constructive interference. Okay, kalau constructive apa jadi equation dia berubahlah. 2nt sama dengan M lambda. So the equation becomes 2nt is equals to M lambda dekat sini. So kamu pun masukkanlah semua nilai yang kamu tahu dekat situ. Kamu masukkanlah semua nilai yang kamu tahu dekat situ iaitu 2 constant and refractive index of the thin film kita 1.38. Thickness adalah thickness yang kita dapat dekat sini. M kita adalah 1 and then you can find your lambda. Okay, be good? Yes. Okay, Miss. Okay, example 5 ada masalah? Okay, Miss. Tiada, Miss. Tiada. Soap bubble ni dia punya layers dia macam mana? Paling atas ni siapa? Air. N sama dengan Air. 1. Tengah ni siapa? Bubble. Soap bubble punya film. Soap itu, iaitu the refractive index of the soap itself. Okay, soap bubble punya N sama dengan 1.35. Lepas tu dalam soap bubble ada apa? Dalam bubble tu ada apa? Air. Dalam bubble, ya Air. betul. Dalam bubble akan ada air balik. So N akan sama dengan 1.00. So ini adalah untuk soap bubble dan untuk soap bubble takkan berubah. Sentiasa satu soap dan juga satu balik. Sebab dalam bubble kamu, ini bubble kamu pop, meletup, kena ada air. Ini adalah soap kamu, ini adalah air balik.
Okay. So ini tak ada masalah, kita faham soap bubble. Appears green ni indicate apa? Constructive. Constructive. Excellent. Supply. So daripada layers dekat sini kita dah tahu ini end dia meningkat, lepas tu end dia menurun. So kita tahu ini adalah case antiphase. Lepas tu dia kata appears green, ini adalah keyword dia dekat sini. Kamu punya keyword dekat sini adalah perkataan satu, soap bubble itself. Another one is the appears green dekat sini. So ini akan bagi tahu yang kawan kamu ni, your soap bubble is undergoing constructive. Constructive. Sebab dia kata appears green, maksudnya ada cahaya hijau yang kita nampak dekat situ. So guna antiphase constructive untuk dapatkan jawapan yang dia minta tu. Alright, example 6. Okay, untuk example 6, what you have here is given that light is at normal incident on a thin soap of refractive index 1.3 and thickness sebanyak 0.15 micrometer. Calculate the wavelength of light that undergoes, kita ada dua situation, constructive dan juga destructive interference. So apa yang kamu ada dekat soalan sini adalah you have your soap bubble. Okay, kita tahu soap bubble dia kena ada layer of the soap. Refractive index dia adalah 1.3, ini soap kamu. Atas dan bawah soap ini dihimpit dengan air, akan ada air dan juga air, N sama dengan 1, N sama dengan 1. Lepas tu dia kata the thickness of this soap, thickness dia dekat sini sama dengan 0.15 micro. Okay, so kita ada kosong point. Thickness dia adalah 0.15 micrometer dekat sini. So kita dah ada thickness dia. Dia suruh cari the lambda. So kita nak cari lambda. Okay, lambda dekat sini untuk case apa? Untuk constructive dan juga destructive. Nak untuk dua-dua. So kita first identify dulu ini adalah in phase ataupun anti-phase. Kita identify itu dulu. So kalau kita tengok bilangan n kita dekat sini, n increase and then n decrease, balik ini adalah case anti-phase. Okay, sebab n kamu meningkat, kamu akan ada pi red, lepas tu n kamu menurun, kamu akan ada 0, so total dia adalah sebanyak pi dekat sini. So kita panggil dia anti-phase. Untuk anti-phase kita akan ada constructive dan destructive. Constructive adalah 2nt is equals to m plus half lambda. Destructive adalah 2nt is equals to m lambda. So sekarang dia nak cari wavelength. Ini soalan dia nak wavelength untuk dua-dua situasi. Dua-dua pun dia nak. So kita pun buatlah. Untuk first case, constructive, 2nt is equals to m plus half lambda. Okay, m dekat sini kita nak guna yang mana? Lowest possible value. Lowest possible value, yes, excellent. Untuk case thin film, kalau dia tak mention pasal order, selalunya memang dia tak akan mention pasal order pun. Untuk case thin film is the only special case. Dia tak akan mention pasal order. Bila dia tak mention, kita akan ambil lowest possible value. Excellent, yes. Kita akan ambil nilai yang paling rendah dekat sini. So bila kita ada m plus half dekat sini, nilai paling rendah maksudnya nilai paling rendah untuk thickness kamu dekat sini. You should be able to experience thickness. Kalau tak ada thickness, contoh m kamu kita cakap boleh ambil any value, betul tak? 1, 2, 3 sampailah ke infinity. Okay, so if you choose m is equals to 0, inilah paling lowest, betul tak? Dalam case m adalah paling lowest, m is equals to 0 paling lowest, betul tak? In terms of order. So if you masukkan m dekat sini sebagai kosong, awak akan ada 2nt is equals to half lambda, and then awak masukkan nilai n dekat sini adalah n of the thin film, so kamu 1.3, darab dengan thickness dia 0.15 micrometer, samakan dengan 1/2 lambda, boleh cari lambda dekat sini. Okay, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat untuk destructive, 2nt is equals to m lambda, m kamu dekat sini. Okay, m kamu dekat sini akan start daripada 1, 2, 3 and so on. Kita takkan ambil m sama dengan kosong. Kenapa takkan ambil m sama dengan kosong adalah sebab when m is equals to 0, kamu punya T pun akan jadi kosong. Maksudnya seolah-olah tak ada thickness. Bila tak ada thickness, seolah-olah tak ada soap itu. Maksudnya tak ada thin film itu. Okay, sebab tu M tak boleh jadi kosong dalam case ini. Kalau equation kita adalah M darab lambda terus, dia punya M ini cannot take 0. Sebab dia seolah-olah indicating that thickness itu tak wujud.
Maksudnya tak ada thin film lah. So what are you trying to find kalau tak ada thin film dekat situ? Layer thin film itu tak ada, kita nak cakap macam tu. So tak boleh. So kalau dia ada M plus half, maka boleh ambil kosong. Selagi dia bukan M plus half, dia tak boleh ambil nilai kosong itu. So untuk case destructive dekat sini, kamu akan pilih lowest kamu adalah M sama dengan 1 because that is when you can get the thickness. So 0.15, 1.3, thickness kamu adalah 0.15 micro sama dengan 1 lambda, cari lambda kamu dekat sini. Okay, kenapa dia tak boleh jadi kosong? You have to remember kenapa dia tak boleh jadi kosong adalah sebab when M is equal to 0, T akan 0. Tapi kita ada nilai thickness. So tak boleh lah kan, that is why you cannot take 0 dekat situ. Are we good? Yes, Miss. Oh, okay, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, example 7 pula. Example 7 dekat sini. Example 7 ada masalah? Macam tak ada? Dapat? Okay, dah Miss. No, Miss. Dapat No miss. tu? No tu untuk no question ke atau tak dapat? No, Dapat, Miss. Dapat jawapannya. no question. Semua orang dapat buat? Boleh buat? Boleh, Miss. Okay, boleh. Okay, boleh. Alright, kalau boleh kita akan masuk ke yang seterusnya, example 8 dekat sini. Example 8, kita ada a diffraction grating of 600 lines per mm. Okay, 600 lines per mm ni apa? And Okay, kamu kena tahu kalau dia guna lines per mm ke, per meter ke, per sentimeter ke, yang penting kalau dia guna perkataan lines ni. Lines per any length lines per any length itu adalah nilai N kamu. Ini adalah N kamu. Sentiasa. Is illuminated normally with a monochromatic light of wavelength 589 nanometer. Calculate the angle of the first order and second order maximum lines from the zero order maximum lines. So kita ada kita ada apa yang kita ada dekat sini adalah ini kita punya screen and then kita akan ada single slit kita dekat sini. So this is the single slit. Saya tengahkan yang ini, saya pendekkan ini kejap. Okay, so this is what we have. Okay, so ini adalah central kita, dekat setengah kita. So sekarang dia minta find the angles of the first order and the second order maximum lines from the zero order maximum line. So ini adalah zero order maximum line kamu. First order maximum line akan duduk dekat sini. Ini central bright. Central bright adalah zero order maximum kamu. Lepas tu kita ada dekat sini kita ada constructive sahaja. Ini adalah diffraction grating Diffraction grating kita takkan ada dark, kita akan tengok pada bright sahaja. So M sama dengan 1, ni M sama dengan 0, and then kita ada M sama dengan 2, and then M sama dengan 1, and then M sama dengan 2 dekat sini. So soalan kata calculate the angles of the first order maximum lines. First order maximum lines ni maksudnya dia nak garisan dari mana ke mana. Maximum from tu the yang silk high. to the Angle tu kan theta One, yang dia nak ni daripada mana ke mana? dari silk sampai pergi M1. Okay, contoh garisan Itulah. kita inilah kan. Mana? Ini pergi M1. Ini adalah Ya. first order, betul? Ini first order. Ini ke soalan nak? My question is, adakah soalan nak yang ini? Okay, Bukan. soalan nak the angles. Bukan. Bukan kak? Ya. Bukan kan? Siapa yang jawab bukan tu? So dia nak apa? Bukan, sekejap saya baca dia punya soalan dulu. First order, okay. Dia mau first order dan second order, saya tengok dua-dua Miss. Okay, so betul lah dia nak daripada central ke first order, betul? Ya. Okay, so ini theta yang dia nak. Okay, kalau kamu baca balik soalan kata, okay, kita baca satu-satu. Kita fokus satu-satu. Yang ni kita padam dulu. Yang ni kita tak nak tengok.
Supaya kamu tak confuse, sebab dalam satu soalan ni ada dua soalan. Yang ni kita padam dulu. Yang ni kita tak nak tengok. The angle of the first order line from the zero order maximum line. So ini adalah zero order maximum line. Yang kalau orange ni adalah zero order maximum line. Dia nak angle iaitu theta adalah daripada first order ke zero order maximum. So betul lah ini yang kita nak cari. Okay, kena faham soalan minta apa. Soalan nak theta angle antara zero order ke first order ini. Ini yang dia nak. Okay, so dalam equation benda alam ni, topik ni kita ada equation d sin theta is equals to n lambda. Satu je equation untuk diffraction grating. Okay, d sin theta is equals to n lambda. Okay, n kita tahu first order. So n kita sama dengan 1. Lambda kita adalah 5, 8, 9 darab 10 negatif 9. And then theta is what we are looking for. So you have to find your d dulu. So d ni kena cari dulu sebelum kita deduce the theta dekat sini. So macam mana nak cari d? D adalah 1 over n. Okay, macam mana nak tulis n dekat sini? N kamu adalah n is equals to 600 lines per millimeter. Per millimeter, millimeter adalah 10 kuasa negatif 3. Ini adalah n kamu sahaja. Okay, so bila nak masukkan dekat sini, dia sebenarnya dia akan jadi 600 lines per 10 negatif 3. Betul tak? Tekan kalkulator, kamu akan dapat D kamu sebanyak 1.67 darab 10 kuasa negatif 6 kali. Okay, so you have to make sure you get this one right first. Ini kena dapat betul dulu. Cara nak cari N itu kena betul dulu. 600 lines per millimeter ditulis seperti 600 bahagi dengan 10 kuasa negatif 3. And then D adalah 1 per N. So 1 bahagi dengan 600 per 10 kuasa negatif 3. Okay, so tekan kalkulator, awak kena dapat D yang ini. Kalau awak tak dapat D yang ini, maksudnya awak tak reti tekan kalkulator tu. Kena belajar balik macam mana nak tekan kalkulator. So dah dapat D, maka kita boleh sambunglah. Kita punya sin theta is equals to 589 darab 10 kuasa negatif 9 bahagi dengan 1.67 times 10 to the power negative 6 and then get your shift sign, dapatkan theta kamu seperti 20.7 degree. Betul? Ya, Miss. Betul. Betul, Miss. Dapat Miss, ya, betul. Okay, then next adalah dalam satu soalan, jangan lupa dalam satu soalan A ni dia ada dua soalan sebenarnya. Ini baru kita cari theta bila n sama dengan 1. Sekarang kita nak cari, kita akan buat metod yang sama iaitu d sin theta. Sekarang tadi theta 1, sekarang theta 2 sebab order kita dekat sini adalah 2 sekarang. So theta 2 akan sama dengan 2 darab dengan 589 nanometer bahagi dengan D yang sama, masih D yang sama, masukkan D yang sama 1.67 times 10 to the power negative 6. Shift sign, dapatkan theta yang kedua kamu, you should get 44.9 degree. Semua okey? Faham? Faham, Miss. Amin. Rasa dekat sini tak ada isu pun. Isunya adalah kalau kamu tak dapat buat pun kamu tak dapat cari D kamu tu lah kan. Okay, yang kedua should be a little confusing sebab tak tahu macam mana nak cari number of order that can be observed. Maksudnya dekat sini dia tanya what is the number of orders that can be observed for this particular case. Contohnya untuk this much grating 600 lines per mm dan juga this much wavelength, apa maximum number of order yang kamu akan nampak dekat screen. Maksudnya dekat screen ni berapa banyak order yang kamu boleh nampak. Okay, number of orders that can be observed. Berapa banyak order yang paling maksimum kamu boleh nampak. Okay, kita lukis balik screen dekat sini. Okay, this is your screen and this is your slit here. And this is your central zero order maximum itu. Okay,
zero order maximum ini M sama dengan kosong. Lepas tu kita akan ada M sama dengan 1, M sama dengan 2, M sama dengan 3 and so on lah kan. So dia nak tahu berapa banyak order yang kamu boleh nampak. Bilangan order yang kamu akan nampak dekat sini adalah sebanyak berapa. Untuk itu, paling maksimum you can observe adalah when your theta here is equals to 90 degree. Paling maksimum. Sebab apa? Bila theta 90 degree maksudnya seolah-olah kamu suluh cahaya ke sini. Okay, sebenarnya this is not possible lah. Kalau kamu suluh cahaya ke sini, kamu takkan nampak any fringes lah. So paling maksimum adalah angle antara zero order dengan apa sahaja kamu punya order, kena paling maksimum dekat sini adalah 90 degree lah kan, paling maksimum. Sebab kalau dah 90 kita tak nampak. So dia kena jadi macam less than ataupun dia tak boleh equal, so dia kena less than 90. Okay, dia kena less than 90 degree dekat sini. Theta kamu kena sentiasa less than 90 baru kamu akan nampak the fringes. Kalau dia equals to 90 kita dah tak nampak fringes. So bila kita nak cari paling maksimum yang kita akan nampak, maksimum orders yang kamu boleh nampak, kita akan guna assumption when theta is equals to 90, what happens to the order? Apa order kita? So menggunakan D sin theta is equals to N lambda. D masih D yang sama, 1.67 darab 10 negatif 6. Kita letak sin 90 sama dengan N, lambda dia adalah 589 darab 10 negatif 9. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat N kamu sama dengan 2.8 something, tak silap saya. 2.84. 2.84, okay, 2.84. Okay, 2.84 ini kamu akan dapat bila theta kamu 90 dan juga order dia kena nombor genap sahaja. Dia tak boleh ada decimal places. Okay, kita tak akan factorize yang ni, so sebab kita tahu 90 ni tak boleh wujud. Dia kena less than 90, therefore order yang kita akan nampak adalah N is equals to 2. Paling maksimum awak nampak adalah N is equals to 2. Bila N is equals to 3, kita dah tak boleh nampak sebab theta dah lebih daripada 90. Sebab bila theta is 90, order yang kamu boleh dapat adalah 2.84, which is greater than 2 tapi less than 3, betul tak? So, paling maksimum order yang kamu akan dapat adalah N is equals to 2. Okay, faham tak yang part ni, soalan B ni? Faham, Miss. Miss, Ya, siapa yang panggil tu? kan bilang Miss saya tidak boleh 90, tapi kalau buat jalan kerja tu tulis je 90. Tak dengar lah kamu punya suara direct, dia masih tenggelam. Kan tadi Miss yang Miss bilang tidak boleh dia punya theta 90. Tapi kalau jalan kerja tulis je 90. Ya, dalam jalan kerja kita akan tulis 90 sebab apa? Bila kamu akan dapat, kamu tak akan dapat, apa yang kamu dapat itu adalah occurs when at 90 degree. Okay, so kalau nak dapatkan N sama dengan 2, maksudnya theta dia bukan 90, theta dia akan jadi 80 something lah kan, tak silap saya, jom kita test lah. Contoh dekat sini kita tak tahu theta dia berapa, kita dah tahu maksimum order yang kita akan nampak adalah 2. Sebab 3 tak boleh, N sama dengan 3 tak boleh sebab theta akan jadi lebih daripada 90, sebab bila 90 kita dapat ini. So, sekarang kita akan tahulah exact theta dia berapa, 1.67 saya rasa lah kan. Saya pun tak pernah cross check balik. Sin theta sama dengan 2 darab dengan 589 darab 10 negatif 9. So, 2 darab 589 eksponen negatif 9 bahagi dengan 1.67 eksponen negatif 6 and then shift sign answer. Kamu akan dapat, apa ni? Kamu akan dapat theta kamu sebanyak 44.86. Ini je theta yang paling maksimum boleh dapat. Maksudnya at this particular saja kamu boleh akan dapat fringes. Sebab order seterusnya, kalaulah theta kamu dekat sini N kamu jadi 3, kamu punya theta akan jadi greater than 90. So dia dah terkeluar daripada screen. Okay, so after 2 kita dah tak nampak. Yang order ketiga ni kita takkan nampak lah. Are we good? Okay, Miss. Yes, Miss. Okay, example 9 pula. Okay, a monochromatic light of wavelength 600 nanometer incident normally on a diffraction grating. The angle subtended by the first order maximum line is 30 degree. Calculate the number of lines per centimeter
of the grating. Okay, soalan minta apa ni? Soalan A ni dia nak apa? N ke D? N. Okay, soalan nak N. Kita kena faham dulu apa soalan nak Kalau number of lines per centimeter ini, kita tengah cakap pasal N dekat sini. What is the angle between the first order and second order maximum line? So dia nak tahu apa angle antara first order dengan second order maximum line. Okay, ini nanti kita tengok. Kita tengok dulu apa yang ada dalam soalan adalah lambda sama dengan 600 nanometer. Okay, 30 degree ni angle dari mana ke mana? Dari Central Bright. dari maximum line dari atas sama dengan maximum line first order punya maximum di bawah. Okay, kita akan ada central dekat tengah sini. Kita ada central bright and then this is your central bright line. Okay, M1 akan duduk sini, betul? M1 duduk sini, so kita akan pergi ke sini. Ini adalah theta kita, betul? Ini theta kita, so kita tahu D sin theta is equals to N lambda. Ini equation kita. So this is the theta yang kita ada dekat sini. So daripada, the theta here is always from the central to any particular order. So order kita dekat sini dia kata first order maximum. Okay, first order maximum dia cakap macam tu. So daripada first order lah kan ke kita punya central bright. However, you have to read the question. Dia kata the angle subtended by the first order maximum lines is 30 degree. Maksudnya 30 degree ini adalah garisan daripada first order ke first order. Kita ada M sama dengan 1 dekat bawah sini. Okay, ini 30 adalah yang ini. Kenapa? Sebab dia kata angle subtended by the first order maximum lines. Okay, first order maximum lines. So dia cakap daripada garisan first order maximum ke garisan first order maximum itu angle dia adalah 30. Okay, awak jangan confuse dengan soalan dekat atas ni. Soalan dekat atas ni tadi mana? Yang ini tadi jangan pula awak cakap, Miss sini pun dia guna lines ada S. Kenapa Miss tak ambil daripada first order dengan second order? Tidak. Awak kena faham dia cakap kita ada dua soalan dekat sini. Dia satu dia minta angles. Okay, so kita tahu kita ada dua angles yang kita nak cari. Theta 1 dan juga theta 2 of the first order and second order. Betul, maximum line sebab dia ada dua angle. Kita tengah cakap pasal dua lines dekat sini sebab tu dia S dekat sini. From the zero order maximum line. So dia dah cakap secara terang-terang angle yang dia nak adalah daripada zero order ke first order dan juga daripada zero order ke second order. So ini yang theta yang dia nak dekat sini. Tapi dalam soalan ini pula dia tak cakap pun daripada zero order. Dia cakap by the first order maximum lines. So 30 ini antara first order dengan first order. So kita punya theta ini always from the central bright. From central bright to any particular M itu. Okay, so kalaulah daripada first order ke first order 30, maksudnya theta kamu ni berapa? 15. 15, yes, sebab dia adalah reflection, mereka akan ada angle yang sama. So they have equal angle oleh sebab the whole thing is 30, atas bawah akan jadi 15 dan juga 15. Therefore theta kita sebenarnya adalah 15 sahaja. So kalau kamu substitute theta sebagai 30 dalam equation ini, kamu takkan dapat jawapan. Okay, so sekarang kita nak cari number of lines. So kita nak N sebenarnya D sin theta 1 is equals to N lambda. So D sin 15 is equals to 1 darab dengan 600 nanometer. Tekan-tekan kalkulator, kamu akan dapat D kamu sebanyak tak tahu, kena kira 600 eksponen negatif 9 bahagi dengan sin 15, awak akan dapat 2.318 darab 10 kuasa negatif 6, betul? Ini bukan soalannya, soalannya adalah N. N pula adalah 1 over D. So 1 bahagi answer, you should get 431,365 lines. Ini per ini per meter Ini unit dia per meter sebab semua dekat sini adalah dalam SI unit.
Okay, so apa yang kamu dapat dalam per meter? Okay, awak boleh tinggal jawapan macam ni, dia akan terima sahaja. Tak salah jawapan kamu. Tetapi selalunya untuk grading, commonly kita guna unit per sentimeter ataupun per milimeter. So ada dua cara lah, awak nak tukar dia pergi per sentimeter ataupun per milimeter. Ini pun dah betul. Kalau awak rasa awak tak pandai nak convert, jangan gatal-gatal convert dan hilangkan semua harapan, punah harapan kamu untuk dapat markah dekat sini. So you can leave it like that. Unless kalau dia mention dalam soalan, macam ini. Dalam soalan ni dia kata numbers of lines per sentimeter. Sebab dia mention dia nak dalam per sentimeter, nak tak nak awak kena tukar. Okay, sebab dia mention maka awak tak boleh tinggal dia dalam per m, kita kena convert dia. Okay, kalau dia tak mention tak ada masalah. Kalau dia kata numbers of line per unit length, diterima. Lain daripada itu maka awak kena convert. So sekarang macam mana kita nak convert dia pergi sentimeter adalah dia akan jadi 4.31 darab 10 kuasa 5 ini sebenarnya. Lines ini dalam meter per meter. Kita nak jadikan dia bahagi dengan 10 kuasa negatif 2, betul tak? Bila bahagi dengan 10 kuasa negatif 2, kuasa ini akan berkurang, dia jadi 10 kuasa 3 lines per sentimeter. Sebab 10 negatif 2 duduk dekat sini sekarang. Okay, so ini sebenarnya adalah 1 bahagi dengan 4.31, 1 bahagi dengan pula 4.31 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 10 negatif 2. Okay, this is what you have here. Okay, kalau kamu tekan kalkulator yang ini, kamu akan dapat 4.31 darab 10 kuasa 5 sebenarnya lah. Which is come back to the answer dekat atas untuk per m. Untuk per cm, bila awak nak negatif 2 dekat bawah, maka buanglah kuasa 2 dari sini. Awak buang kuasa 2 daripada yang sini. Tadi 5, sekarang dia jadi 3. Kalau lah awak nak per mm, dia akan jadi 4.31 darab 10 kuasa 2 lines per milimeter. Sebab dekat sini ada 10 negatif 3. Maka daripada 5 tadi tu kita tolak kuasa 3 itu. Kamu tolak kuasa 3. Untuk per mm, untuk sentimeter tolak kuasa 2. Okay, that is how you are going to convert the unit supaya kita dapat menjawab soalan. Are we good here? Yes, Miss. Yes. Okay, soalan B. Soalan B pula dia kata, what is the angle between the first order and second order maximum? Dia nak angle antara siapa? Okay, so berbalik ke sini, apa soalan minta adalah the angle between the first order and second order maximum lines dekat sini. So soalan nak angle antara first order dengan maximum order sahaja, daripada first dengan second order maximum line. Apa yang selalu kita ada, theta kita from the equation of d sin theta is equals to n lambda ini, theta ini is always from central daripada m sama dengan 0. So this is your m is equals to 0. So kita pergi ke m sama dengan 1, so ini kita panggil theta 1 sebab daripada 0 ke m is equals to 1. Lepas tu kalau dia pergi ke 2, daripada m sama dengan 0 pergi ke 2, m sama dengan 2, ini kita panggil theta 2. Okay, sekarang soalan nak theta 1 ke soalan nak theta 2? Dia mau perbezaan. Difference. Perbezaan. Yes, dia mau perbezaan iaitu angle antara 2 dengan 3 sahaja. Dia nak angle yang ini. Ini yang kita nak this part sahaja, 2 dan juga 3 yang saya shade ini. Ini angle yang kita nak dekat sini. Okay, so oleh sebab itu apa yang awak kena buat adalah awak kena cari theta 2, awak kena tolak dengan theta 1 untuk dapatkan difference in the angle kita itu. Theta 2 minus theta 1. So for that, apa yang kita kena buat adalah sebab kita tak tahu theta 2, kita pun tak tahu theta 1, so awak kena cari theta 2 dulu. So awak kena cari D ada dekat atas tadi kan, kita dah ada D. D kita adalah 2.318 darab 10 kuasa negatif 6. Kalau tak silap negatif 6 tadi betul. Okay, so this is your D. So D sin theta 1 is equals to n lambda. So 2.318 10 negatif 6 sin theta 1 sama dengan 1. Lambda kamu adalah berapa tadi? 600 600. Miss, Darab 10 negatif 9. Ya, apa dia like? kalau yang
Yang angle yang first order tuh tidak boleh ambil terus yang di atas tuh yang pas bahagi 2. Ambil di atas, bahagi dengan... Kan Yang 15 degree tadi, Iya. Miss. Oh ya, sorry Boleh ambil tengok. terus Sebab kan? marah sangat kawan tu kan saya dah lupa apa soalan sebelumnya. Soalan sebelumnya kita dah cari, ini kamu dapat 15 balik, betul tak? Itulah marah sangat Yes. punya pasal. So, theta 1 tak payah cari, theta 1 kita dah ada. Theta 1 kita ada, kita nak cari theta 2 saja. So, awak kena cari theta 2 dekat sini. Theta 2 dekat sini. Lepas tu awak carilah theta 2. Dapatkan nilai theta 2 and then masukkan dekat sini untuk minus to get your delta theta. Theta 2 kamu adalah 46.15 ke? 31. Point 31. Hmm? Oh salah. Salah. 31.15. Awak akan dapat 31.15. Ini adalah theta 2 kamu. So 31.15 minus dengan 15, awak akan dapat 16.15 kali. Alright, are we good? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes. Alright, okay. So maksudnya kita dah habis soalan example dekat sini. Did you guys manage to do the tutorial question? Sempat tak? Sempat. Ada yang rasa macam sebenarnya tak sempat, Miss? Sempat. Sempat sikit lah, Miss. Kalau tak sempat, saya nak bagi kamu masa lah. Maksudnya saya tak akan bincang hari ni, saya akan bincang malam nanti. Malam nanti kita ada kelas lagi sebenarnya, jangan lupa. Ada buat sikit lah, Miss. Yang depan-depan, Miss. Semua orang ke atau Aiman seorang? Saya dah buat semua, Miss. Siapa yang belum tolong tulis dekat chat sini pun boleh lah. Kalau kamu malas nak buka voice tu tak apa, kamu boleh tulis dekat sini. Saya Miss. Yang belum saja jawab. Saya nak tengok berapa orang. Masih belum Miss jawab. Belum, Miss. Okey, kalau belum tak ada masalah. Saya tak nak bincang lagi sebab saya nak kamu cuba buat dulu. Sekarang jam berapa ni? Oh, awal juga kita ni sebenarnya. Okey, tak apalah. Awak boleh guna masa sejam ni untuk siapkan soalan tutorial ni. Malam nanti kita ada kelas 7.30, betul? Betul, Ya, Miss. 7.30 Betul. 7.30 kan? 7.30 nanti kita akan bincang tutorial. Time tu baru kita bincang tutorial. Okay, so time tu kita akan bincang tutorial dan kamu ada satu lagi hari Khamis jam 9.10. Yang Jumaat saya bawa ke depan. Saya nak buat untuk forever. Okay, Miss. Itu adalah masa kita akan buat quiz Quiz chapter 3, 5, 6. Miss, Saya harap Chris kamu itu betul-betul time sukses cut. untuk quiz ni. Miss. Apa tadi, Miss? Okey. Hari Khamis jam 9.10 saya nak ambil untuk bawa jam apa tadi tu? Jam hari Jumaat punya tu. Hari Jumaat punya tutorial saya anjak ke hari Khamis. 9.10. So jam 9.10 tu kita akan buat quiz chapter 3, 5, 6 tu yang saya cakap. Okay, noted, Miss. So malam ni kita buat tutorial, so kita akan habis hari, chapter 8 hopefully. Hari Jumaat waktu kuliah kita akan masuk chapter 9. Okay, saya ada rekod sesi ni macam biasalah. So saya pun akan bagi link dan saya akan letak dekat apa nama tu GC kamu.